Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan membuat kesimpulan bagi pengisian tadabbur ringkas surah Al-Mulk. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mempelajari surah yang baru. Kesimpulan surah Al-Mulk ini sebenarnya adalah saya ingin mengingatkan kembali bahawa surah Al-Mulk ini adalah surah yang Allah memaparkan, yang Allah ingin menjelaskan kepada kita bahawa Allah ini merupakan Tuhan yang mempunyai kesempurnaan kekuasaannya yang meliputi kerajaan-kerajaannya. Kerana Allah ini berkuasa atas setiap sesuatu, maka Allah memiliki segala kerajaan. Kalau masih ingat lagi, surah Al-Mulk ini kita telah temukan ada 15 bukti yang menunjukkan Allah itu adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, 15 bukti ini kalau rujuk dalam nota tak ada dinyatakan, tetapi tuan-tuan boleh jumpa pada awal-awal nota. Pada sebelum masuk kepada keterangan ayat, tuan-tuan dah jumpa 15 bukti ini pada tajuk latar belakang surah Al-Mulk, di bawah tajuk pendekatan surah Al-Mulk. Jadi pagi ini kita ulang kembali, yang mana kita telah ketahui bahawa ayat yang kedua suratul Mulk, Allah memati dan menghidupkan semua makhluk, merupakan bukti kekuasaan Allah yang pertama. Kekuasaan Allah yang kedua ada pada ayat 3 dan 4, iaitu Allah menciptakan 7 lapis langit dengan teliti. Kekuasaan Allah yang ketiga ada pada ayat yang kelima, iaitu Allah menciptakan bintang sebagai lampu di langit dunia dan sebagai alat merejam syaitan. Bukti kekuasaan Allah yang keempat adalah Allah telah menciptakan neraka untuk memasukkan syaitan dan orang-orang kafir yang mengikuti syaitan, bermula daripada ayat 5 sehinggalah ayat 11. Kekuasaan Allah yang kelima dapat dilihat pada ayat yang ke-12, iaitu Allah menciptakan syurga bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Bukti kekuasaan Allah yang keenam ada pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, iaitu berkenaan dengan ilmu Allah yang sangat luas dan sangat terperinci, iaitu wa huwal latiful khabir. Bukti kekuasaan Allah yang ke-7 pada ayat nombor 15, Allah menjadikan bumi ini luas untuk manusia berjalan dan manusia mencari rezeki. Bukti yang ke-8, Allah berkuasa ada pada ayat 16, 17 dan 18. Allah mengingatkan kita bahawa kita tak boleh ada perasaan selamat daripada azab yang Allah boleh tukar bumi ini daripada nikmat menjadi tempat kita mendapat malapetaka. Yang ke-9, Allah bawa kita kisah burung yang terbang di udara, iaitu pada ayat yang ke-19. Bukti yang ke-10, Allah memberitahu bahawa tiada siapa yang boleh memberikan pertolongan dan memberikan rezeki kepada makhluknya melainkan Dia sahaja, ada pada ayat 20 sehingga ayat nombor 21. Dan bukti yang ke-11, Allah itu berkuasa. Allah menjadikan manusia ini lengkap daripada satu fasa kepada satu fasa. Kemudian Allah bekalkan 3 panca indera, ada pada ayat 23. Dan kesempurnaan kekuasaan Allah yang ke-12, Allah mengembangbiakkan manusia ini, ada pada ayat nombor 25. Dan Allah bagi tahu
di mana pun manusia ini bertebaran di muka bumi, suatu hari nanti manusia akan dipanggil oleh Allah untuk dihimpunkan. Dan bukti kekuasaan Allah yang ke-13 ayat 25 dan ayat nombor 26, Allah sahaja yang mengetahui bilakah sebenarnya berlaku kiamat, walaupun sering kali orang tanya kepada Nabi bila kiamat itu berlaku, pada ayat 25 dan 26. Bukti kekuasaan Allah yang ke-14 ayat 27 sehingga ayat nombor 28, Allah boleh memberikan azab kepada siapa yang dia murkai. Dan bukti kekuasaan Allah yang ke-15 pada ayat yang terakhir, iaitu Allah lah yang boleh mengeluarkan air yang mengalir daripada mata air di perut bumi. Maka tamatlah surah Al-Mulk. Kenapa saya ulang benda ni? Kerana kita tahu baca surah Al-Mulk ni nak elak daripada azab kubur. Surah Al-Mulk ni jadi syafaat kepada kita di akhirat. Maka kita kena mengingati apa sebenarnya yang ada pada surah Al-Mulk. Okey, baru kita masuk. Ini maklumat tambahan. Kalau kita tengok susunan ayat Al-Mulk ini, sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak sampaikan. Okey, kita tengok dulu pembuka dan penutup surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk ini kalau kita baca ayat pertama, Allah ingatkan tentang kekuasaan dia. Dan apabila kita baca ayat 30 tentang air, Allah menunjukkan kelemahan manusia. Nampak tak dia punya kesinambungan? Ayat 1 Allah kata dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ayat 30 Allah kata kalau air tu Allah masuk dalam bumi, kamu koreklah macam mana, kamu takkan jumpa, kata Allah, kalau bukan Allah yang alirkan. Sebenarnya Allah nak sampaikan apa? Kita ni lemah, kita bergantung kepada Allah. Jadi kita nampak pembuka kekuasaan Allah, penutup kelemahan manusia. Lepas tu kalau kita tengok sudut lain, pembuka pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata walaupun dia memiliki kerajaan, dia itu adalah Tuhan yang penuh dengan keberkahan. Tapi pada ayat 30 Allah nak cerita macam mana dia takbir kerajaan dia. Allah membekalkan sumber air, maka air itu adalah contoh keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Okay, nampak? Dia punya perkaitan antara Tuhan itu tabaraka dengan sumber air itu adalah contoh Allah itu tabaraka. Kalau kita buka kepada ayat yang kedua, Allah kata dia yang mematikan dan menghidupkan. Macam mana manusia boleh hidup? Ayat terakhir sekali menerangkan manusia hidup itu adalah bergantung kepada air. Jadi kita dapati lupa-lupanya cerita air dekat hujung ayat tu bukan sia-sia, bukan tak ada sebab, tetapi dia telah dia telah mengingati kembali awal-awal yang Allah sebut. Jadi isu air saja sudah menampakkan bahawa Allah itu maha kuasa. Lemahnya kita, berkatnya kerajaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada air, tak hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok doktor pesan pada kita, pakcik minum air, minum air, minum air. Sebab apa? Sebab kita perlukan tubuh badan kita ni air. Air tak cukup, masalah. Okey. Kemudian tuan-tuan, saya nak buat sikit lagi kita tengok. Ini kita tengok dekat pembuka penutup. Okey. Dekat ayat yang kedua, Allah kan dia cerita, dia kata Allah ciptakan manusia untuk diuji, betul tak? Ada tujuan dia untuk diuji. Okey, ayat yang ke-29, boleh katakan ayat yang terakhir. Apa tujuan manusia diciptakan? Allah nak uji manusia apa? Allah nak tengok dia beriman tak? Dia bertawakal tak? Itulah ada kesinambungan antara ayat 29 dengan ayat yang kedua. Baik, saya masuk kepada satu tajuk akhir. Apa hubung kait tengah dengan tutup pula? Ini diambil ayat tengah digabungkan dengan penutup. Okey, kalau kita baca ayat 6 sampai ayat nombor 11, ingat tak Allah cerita tentang neraka? Azab Jahannam, azab Sa'ir. Tapi neraka tu kat mana?
Maka ayat 25 sampai ayat 27 bagi tahu neraka itu di hari akhirat. Okey, jelas tuan-tuan puan, ini dipanggil ilmu apa? Ini dia panggil ilmu munasabah. Kita melihat susunan ayat tu, Allah susun. Tapi Allah susun tu bukan saja jelah susun, tak. Dia ada ilmu yang Allah nak sampaikan. Okey, itu sedikit habis nota kan. Okey, ni ada sikit maklumat tambahan. Tapi tak ada nota lah, saya baru buat. Tapi tak apa, boleh dengar je. Okey, sekarang kita cari jawapan. Kenapa baca surah Al-Mulk Allah kata Allah lindung orang itu daripada azab kubur, sedangkan kita tak jumpa pun dalam surah Al-Mulk itu tentang azab kubur? Betul tak? Kenapa baca Al-Mulk boleh elak daripada azab kubur, sedangkan dalam surah Al-Mulk yang kita jumpa bukan azab kubur, tapi kita jumpa azab apa? Azab neraka. Masih ingat ayat dia? Ayat 5, 6, 10 dan 11. Allah sebut tentang apa? Azab neraka sa'ir. Ayat 6, azab neraka jahannam. Ayat 10, ulang sekali lagi, ashabis sa'ir. Ayat 11, li ashabis sa'ir. Okay, apa berkaitan dia? Azab neraka jahannam sa'ir dengan baca boleh elak dari azab kubur. Sebenarnya ada berkaitan dia. Okey, begini. Pernah dengar hadis cerita tentang alam kubur, alam barzakh? Kalau kita nak melihat neraka, nak melihat syurga, Allah akan tunjukkan apabila seseorang masuk di dalam kubur. Jelas kan? Maksud dia dalam kubur ada orang dia melalui azab, ada orang Allah bagi dia nikmat. Sebenarnya apabila dia masuk dalam kubur, dia sudah dinampakkan neraka, dinampakkan syurga. Kita semua ni baik ke tak baik ke, Allah akan tunjukkan dua pintu tu di dalam kubur. Dan saya akan buktikan dengan dalil-dalil daripada ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kenapa kena baca Al-Mulk? Jawapan dia adalah kalau dalam alam kubur selamat daripada azab kubur, itu jawapan akhirat nanti tak masuk neraka, azab sa'ir, azab jahannam. Okey, kita tengok hadis dia. Okey, pertama saya bawakan dulu surah Ghafir ayat 48. Ayat nombor 46 surah Ghafir, boleh catat. Ayat ni Allah bagi tahu apa yang Allah nak buat kepada Firaun dengan kaum-kaumnya. Ini maknanya umum kepada orang kafir. Tengok Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah kata, mereka akan didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maknanya dalam kubur, alam kubur, ada manusia dia akan rasa api neraka itu pagi petang, pagi petang, pagi dan petang. Faham tak maksudnya? Maksudnya ada orang masuk dalam alam kubur, Allah bagi dia, tunjukkan dia neraka ini pagi petang, setiap pagi, setiap petang. Kemudian kita baca satu lagi hadis. Kita tengok hadis lain riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meninggal dunia, urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi, akan diperlihatkan tempatnya di waktu pagi dan petang. Tengok, Nabi kata, kalau kita meninggal saja, Allah akan nampakkan kepada kita kat mana tempat tinggal kamu nanti di hari akhirat, setiap pagi dan setiap petang. Kalau nak masuk syurga, pastikan Allah tunjuk kat mana sebenarnya nanti kita kembali.
Maka hadis ini menunjukkan diperlihatkan pagi dan petang. Lepas tu Nabi kata, kalau dia ahli syurga, nanti tempat kembalinya dia masuk syurga. Kalau dia ahli neraka, nanti tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Allah buat macam tu, ditunjukkan pagi petang tempat dia nak kembali itu, sampai Allah bangkitkan hari kiamat. Riwayat Bukhari Muslim. Jelas tak tuan-puan? Faham tak? Cuma orang yang mati ni, dia tak boleh cerita jadi nampak apa dalam kubur. Kalau dia boleh bangun, dia cerita pada kita, penuh majlis taqwa ni. Tapi ini yakin dengan hadis Nabi. Okey. Kemudian saya bawa lagi hadis lain. Okey. Hadis ni, okey. Hadis ni dia macam ni, kita semua ni nanti akan melalui soalan munkar nakir. Okey, soalan munkar wa nakir. Baik ke tak baik ke, semua akan disoal munkar wa nakir. Okey. Kalau kita berjaya menjawab soalan munkar dan nakir, berlaku peristiwa ni. Apa dia? Saya ringkaskan hadis dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Ni orang yang berjaya jawab soalan munkar wa nakir ni. Dibukakan kepadanya pintu neraka, dan malaikat cakap apa pada dia? Lepas selesai soalan munkar wa nakir tu, malaikat bawa dia, buka pintu neraka. Mereka kata pada dia, inilah sebenarnya tempat tinggal kamu kalau kamu kafir kepada Tuhanmu. Boleh faham tak maksudnya? Mula-mula malaikat takutkan dia, tunjuk pintu neraka. Nampak pintu neraka, rupa-rupanya malaikat kata apa? Pintu neraka ni tempat tinggal kau kalau kau kafir. Tapi yang dibawa ni siapa dia? Yang berjaya jawab soalan munkar wa nakir. Agak-agak tuan-tuan, apabila malaikat tunjuk pintu neraka dalam kubur tu, malaikat kata di tempat tinggal kau kalau kau kafir. Tapi orang tu beriman, maknanya dia rasa apa? Selamat. Betul tak? Buka dulu pintu neraka tu. Bayangkan, malaikat kata ini tempat tinggal kau kalau kau kafir. Tapi dia beriman. Dia rasa apa tuan-tuan? Kita rasa macam leganya, ya Allah, baiklah aku tak kafir. Tetapi apabila kamu beriman, maka inilah tempat tinggal kamu. Malaikat tunjukkan pula pintu syurga. Maknanya dia selamat kan? Selamat dia. Allah selamat sebab aku beriman. Buka pintu syurga untuk dia. Sebenarnya malaikat kata apa? Inilah tempat tinggal kau sebenarnya. Dia terus nak lompat masuk dalamnya. Malaikat kata apa? Sabar. Tenang dulu. Riwayat Ahmad. Okey, boleh faham tuan-tuan? Okey. Satu lagi hadis. Sikit lagi boleh tuan-tuan? Baru 18 minit, 2 minit lagi. Hilang. Sonok tengok takut neraka hilang. TV pun tengok takut pada api neraka. Okey, tak apalah. Sikit tak apa, saya bacakan hadis dia. Okey. Tak apa tuan-puan. Okey, boleh nampak? Ibu-ibu ni nampak tak kat belakang? Tak ada TV. Kesiannya, tak apa. Nanti saya kongsi hadis ni. Okey. Kalau orang yang tak berjaya pula jawab soalan munkar wa nakir, apa malaikat buat? Malaikat tukar pula metod. Dia bawa dia pergi dekat pintu syurga, malaikat buka, malaikat kata apa? Inilah tempat tinggal kau kalau kau beriman. Tetapi jika kau kafir, Allah gantikan tempat tinggal ini, kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Maknanya dia masuk apa sebenarnya? Dia masuk neraka. So macam mana perasaan dia? Mula-mula dibuka pintu syurga dulu, dia nampak syurga tu, tentu dia rasa apa? Bestnya lah. Tetapi bukan itu tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia di mana? Dibukakan pintu neraka. Agak-agak dia rasa apa? Dia akan rasa menyesal sangat. Kalau tadi orang beriman tadi apa? Syukur aku beriman. Yang ini rasa apa? Nyesalnya lah tak beriman. Okey. Apa yang berlaku dekat alam kubur ni, ini juga berlaku nanti di hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Dengar baik, Nabi kata apa? Tidaklah seorang masuk ke dalam syurga
kecuali Allah akan tengokkan kepada dia tempat duduknya di neraka seandainya dia berlaku keburukan, tapi dia syukur sangat. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kita ni sebenarnya dekat neraka ada satu tempat tinggal tau. Allah dah siap dah. Satu dekat neraka, satu dekat syurga. Tapi kalau kita masuk syurga, Allah akan tunjuk juga, engkau ada tempat lain tau dalam neraka, tapi itu bukan tempatnya. Tapi dia masuk syurga, dia rasa apa? Dia rasa syukur sangat. Allah pilih dia syurga, tak masuk dia neraka. Lepas tu siapa masuk neraka pula, kata Nabi, dan tidaklah seorang masuk ke dalam neraka kecuali diperlihatkan kepadanya tempat duduk di syurga seandainya dia buat-buat baik. Tapi kenapa Allah tunjukkan pintu syurga kat dia? Kenapa tunjukkan syurga? Sebenarnya Allah nak memberi dia bertambah menyesal. Okay, jalan aman. Rahimani wa rahimakumullah. Dan akhir sekali, kenapa Allah bawa syurga dan neraka dalam suratul Mulk? Sebenarnya syurga dan neraka termasuk di bawah kerajaan Allah Azza wa Jalla. Okey, saya last kali saya kongsi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, last kali akhirah. Okey. Syurga dan neraka dalam hadis riwayat Bukhari, mereka saling bercakap tau, berdebat. Syurga kata, neraka kata. Syurga kata apa? Syurga cakap dulu dekat neraka, Allah masukkan kepadaku orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Neraka pula kata, Allah masukkan aku pula orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadir. Bagaimana bentuk Allahu a'lam? Allah kata dekat neraka, neraka, engkau adalah azabku. Aku akan gunakan engkau mengazab sesiapa yang aku kehendaki. Allah cakap pula dekat syurga, syurga, engkau adalah rahmatku. Aku akan gunakan engkau untuk merahmati orang yang aku kehendaki. Setiap dari kamu berdua akan aku penuhi penduduk-penduduknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi neraka ini siapa tuan dia? Allah. Syurga ni siapa tuannya? Adalah Allah. Moga-moga Allah bagi rahmat kepada kita, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Firdaus, dan Allah jauhkan kita daripada api neraka dengan berkatnya suratul Mulk yang kita baca, kita faham, kita amalkan. Allah melindungi kita daripada azab kubur, dan Allah memberikan kita syafaat dari Al-Quranul Karim. Itu saja tuan-tuan dan puan. Mohon maaf atas kelewatan dan sebarang kekurangan kelemahan sepanjang saya membimbing tadabbur suratul Mulk. Mohon diberikan kemaafan. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.